Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Selamat kembali bersama dalam rancangan Rampai Pagi. Dan sebelum kita mengikuti berita pukul 9 pagi ini, seperti yang dijanjikan Nisa, Betul. kita bawakan kepada penonton kita ni segmen tazkirah pagi ini ya. Betul. Satu tajuk yang menarik untuk kita ketengahkan bersama berkenaan dengan keistimewaan bulan Zulhijjah. Betul. Jadi sebenarnya apa yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini ya? Betul. Ingin juga kita tanyakan ya kepada narasumber yang akan kita bawakan sebentar lagi ya, akan kita bawakan di studio Rampai Pagi. Pada pagi ini alhamdulillah Zulhijjah memang bulan terakhir lah bagi bulan Islam, bulan Hijrah. Jadi apakah yang dapat kita kongsikan bersama, akan dapat kita tanyakan pada ustaz ini nanti. InsyaAllah dapat kita manfaatkan bersama. Jadi bersama kita pagi ini iaitu yang mulia Ustaz Muhammad Najib. Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama. Hari ini di sebelah kiri wali sudah pun bersedia. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bagus kita berdua. Kami berdua pun dalam keadaan sihat juga. Baik. Segmen tazkirah kita hari ini nih Ustaz ya, memperkatakan mengenai dengan keistimewaan bulan Zulhijjah ya. Jadi mungkin boleh berkongsi sedikit apa dia bulan Zulhijjah ini dan untuk mukadimah apa kelebihan yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyyuna Muhammad al-amin sayyidina rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan ila shawab amma ba'. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah juga kita ni bersua lagi di dalam rancangan tazkirah Rampai Pagi yang mana tajuk yang ingin dikongsikan di pagi ini kelebihan bulan Zulhijjah. Seperti mana yang kita ketahui bahawa pada minggu lepas jemaah haji negara Brunei Darussalam telah pun berangkat ke Al-Haramain. Mungkin pada masa ini berada di Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah dalam seminggu ini mungkin akan berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Mengenai dengan kelebihan bulan Zulhijjah ini, seperti yang kita ketahui bahawa dalam bulan Zulhijjah itu terdapat dua ibadah yang agung. Di antaranya adalah ibadah haji itu sendiri, kemudian ibadah korban. Dan Zulhijjah ini merupakan bulan yang mana diharamkan untuk kita ni melakukan perkara-perkara yang dilarang. Artinya ia adalah bulan suci. Seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira maksudnya waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan yang haram, yakni suci, iaitu 3 daripadanya mengikut urutan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat adalah Rejab, terletak di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Artinya di sana di antara bulan yang suci adalah bulan Zulhijjah. Di Brunei bila bulan Zulhijjah ini penentuannya akan dibuat pada melalui ruqyah hilal. Minggu depan insya-Allah 27 Mei. Hari Selasa ya. Hari Selasa. Kalau nampak maka 1 Zulhijjah jatuh pada keesokan harinya. Kenapa pentingnya kita ni penentuan bulan Zulhijjah ni? Kerana untuk kita ni bila menyambut Aidul Adha tu, iaitu 10 Zulhijjah. Mengenai dengan kelebihan bulan Zulhijjah ni, ia sangat istimewa dan penuh dengan kebajikan serta keberkatan. Selain daripada ianya dikenali dengan bulan yang dikhususkan kepadanya ibadah haji dan ibadah kurban, ianya perlu kita ni ambil perhatian di sini juga bahawa bukan setakat itu keistimewaan bulan Zulhijjah. Terdapat juga keistimewaan lain yang digelar di dalam Arab, bahasa Arab, al-ashrul awail. 10 yang terawal di bulan Zulhijjah itu.
sangat penting. Kerana apa? Kerana 10 awal Zulhijjah itu adalah lebih utama daripada hari-hari yang lain. Contohnya kalau hari Jumaat pada 10 yang terawal itu lebih baik daripada hari Jumaat yang lain. Maksudnya di luar bulan Zulhijjah. Kemudian di dalam 10 hari terdapat juga sehari yang mana ianya mempunyai keistimewaan, yaitu hari Arafah. 9 Zulhijjah. Kalau jemaah haji seluruh dunia akan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah ini. Betapa agungnya dan keistimewaannya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sehinggakan amal saleh, amal kebajikan yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini lebih afdal daripada amal saleh yang kita ni buat daripada hari-hari yang lain. Dan juga dianggap lebih afdal daripada pulang selepas berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma al-amalu fi ayyamin afdala minha fi hazihi?" Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarja' bi syai'in. Yang kira-kira maksudnya, tidak ada amal salehnya yang lebih afdal daripada amal saleh pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan tidak jua jihad mampu menandinginya, kecuali seorang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan suatu apapun, yakni orang itu mati syahid. Artinya di sana pentingnya 10 terawal ni kita ni meningkatkan amal ibadah kita ni, kerana ia lebih utama, lebih afdal, sebaik-baik hari. Begitu juga istimewa 10 bulan Zulhijjah ni, sehinggakan Allah SWT bersumpah dengan firman-Nya, wal fajr walayalin ashr. Surah Al-Fajr 1 hingga 2. Tafsirnya, demi fajar, demi malam-malam yang 10. Ulama menafsirkan bahawa malam-malam yang 10 itu adalah 1 hingga 10 Zulhijjah tersebut. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dan apa yang jelas, adapun sebab keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, ialah kerana terhimpun di dalamnya beberapa ibadah yang besar, iaitu sembahyang, puasa, sedekah dan haji. Pada waktu-waktu yang lain ibadah ini tidak pernah terhimpun sebegitu rupa. Ya, betul. Mungkin itu yang boleh dikongsikan. Itulah ya kelebihan bulan Zulhijjah. Paling utama adalah 10 hari pertamanya tu. 1 sampai 10 hari bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ini ada 2 ibadah yang kita laksanakan. Pertama, melakukan ibadah haji, kemudian melakukan ibadah kurban ya. Jadi banyak keistimewaan yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini tadi di Nisa. 10 hari awal tu ya. Jadi apa yang Ustaz katakan tadi, kelebihan-kelebihannya mungkin dapat dikongsikan juga. Apakah antara amalan-amalan yang dianjurkan, yang boleh dianjurkan pada bulan Zulhijjah? Ustaz silakan. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh sememangnya dituntut pada bila-bila masa. Tetapi ada waktu yang orang kita ni lebih dituntut daripada melakukan amal-amal yang soleh, iaitu termasuklah daripada 10 Zulhijjah ni. Maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, ya. Kemudian apa amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita ni lakukan? Memang banyak. Di antaranya yang pertama, kita ni memperbanyakkan sembahyang sunat. Banyak sembahyang sunat tadi. Di antaranya adalah sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Ya. Kalau sebelum ini kita ni jarang melakukan, maka ambil peluang ini 1 hingga 10 ini kita ni amalkan. Sembahyang sunat rawatib. Kemudian sembahyang sunat apa lagi? Sembahyang sunat duha. Sekiranya kita ni jarang melakukan sembahyang sunat duha, maka ambil peluang ini untuk kita ni melakukan sembahyang sunat duha.
sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau biasa sudah, sekiranya ia biasa melakukan sembahyang sunat duha, ditambah. Kemudian sembahyang sunat apa lagi? Sembahyang sunat tahajud. Contohnya kalau kita ni terbangunlah tengah malam. Contohnya ada match bola kalau bagi lelaki. Maka ambillah kesempatan itu. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat tahajud. Kemudian sembahyang sunat apa lagi? Sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat hajat dan seumpamanya. Itu yang pertama. Memperbanyakkan sembahyang sunat. Kemudian puasa sunat. 10 hari ini ya? 10 hari. Kalau kita terbiasa dengan berpuasa sunat Isnin dan Khamis, maka ambil peluang pada 1 hingga 9 Zulhijjah, kita ni berpuasa sunat. Kalau tidak mampu pun, kita ni orang mana yang kemampuan kita ni, ikut kemampuan kita ni. Kerana ibadah puasa itu di antara merupakan amalan-amalan yang terpenting. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabdanya, qala Allahu azza wa jalla kullu amalan ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal ibadah anak Adam itu bagi dirinya sendiri kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan mengurniakan ganjaran pahala baginya. Artinya kita ini dianjurkan untuk memperbanyakkan puasa-puasa sunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Seperti yang lazim kita ni ketahui bahawa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apa keistimewaan Al-Quran ini? Memang banyak. Di antara pembaca Al-Quran ini memperoleh kemuliaan. Bukan itu saja, diberi rahmat kepada ibu bapanya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapanya mahkota di hari kiamat. Artinya betapa pentingnya bacaan Al-Quran ini. Kalau sekiranya benda-benda lain boleh kita ni baca, kenapa indah dengan Al-Quranul Karim? Itu yang ketiga. Yang keempat di antara amalan yang dianjurkan adalah memperbanyakkan zikir. Memperbanyakkan zikir, sama ada tahlil, takbir, tasbih, tahmid dan sebagainya. Seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memperbanyakkan zikir pada hari-hari tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi minal 'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Rawahu Ahmad. Maksudnya tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada hari-hari di mana amalan pada hari-hari tersebut lebih disukai olehnya lebih daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyakkanlah pada hari-hari itu tahlil, bacaan la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, istighfar, tasbih dan sebagainya. Riwayat Ahmad. Mungkin itu yang boleh dikongsikan. Banyak juga sebenarnya amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Betul. Apabila kita ni berada di dalam bulan Zulhijjah ini, apatah lagi pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu ya. Sembahyang sunat rawatib. Kadang-kadang kita ni indah melaksanakannya, memandangkan ia adalah perkara yang sunat. Kecuali kalau kita ni di masjid, buat menunggu kan sembahyang berjamaah itu, ada kesempatan baru melihat orang sembahyang 2 rakaat baru ikut sembahyang. Itu kalau qabliyah, kalau ba'diyah, selamat tinggal sudah tu. Keluar sudah dari masjid. Tapi itulah mungkin kedatangan bulan Zulhijjah ini nanti akan membuka hati kita ni ya, untuk meningkatkan amal ibadah, sebagai contoh dengan sembahyang sunat rawatib ini tadi, berzikir, membaca Al-Quran, kedengaran macam bulan puasa tu pula. Tetapi sebenarnya itulah keistimewaan dan juga kelebihan ya yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini tadi. Baik, apa yang menarik perhatian kita juga ni Ustaz ya, yang ingin kita ditanyakan, di antara amalan yang disebutkan ada
iaitu disebut sebagai puasa hari Arafah. Jadi ini yang ingin kita ni mengetahui lebih sedikit ni. Apa sebenarnya puasa hari Arafah? Fadilat bagi mereka yang berpuasa Arafah ini. Ustaz, silakan. Okey, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puasa keseluruhan hari pertama hingga 9 Zulhijjah itu sangat dituntut dan sangat digalakkan. Salah satu dalil pensyariatan puasa sunat ini ialah hadis yang diriwayatkan daripada salah seorang isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah, yang maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Riwayat Abu Daud dan Ahmad. Artinya Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Artinya ambil peluang. Artinya banyak fadilat yang ada pada 10 awal Zulhijjah, al-ashrul awail ni. Ya. Kemudian apa keistimewaan puasa hari Arafah? Kalau contohnya kita ni tidak dapat melakukan puasa 1 hingga 9 itu, kita ni amalkan puasa Isnin hingga Khamis. Isnin dan Khamis. Dan mampu melakukan, maka puasalah sekurang-kurangnya 2 hari, iaitu hari Tarawiyah dan hari Arafah. Tarawiyah 8 Zulhijjah. Kemudian Arafah 9 Zulhijjah. Indah mampu juga last peluang yang terakhir 9 Zulhijjah ni. Puasa Arafah ini tadi. Puasa Arafah ni. Ambil tah peluang ni, kerana di antara fadilatnya adalah daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Maksudnya puasa hari Arafah aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menebus dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya. Artinya 2 tahun. Betul. Setahun Dosa-dosa sebelum yang kita ni buat setahun sebelum ni, kemudian setahun selepas. ataupun kita ni dah tahu apa yang bakal kita ni laksanakan atau kita ni artinya, lakukan di tahun hadapan. Ya. Rugi rasanya Rugi kalau rasanya dibiarkan. kalau kita ni indah mengambil peluang ni. Betul. Artinya di sana bolehlah kita ni ubaya-ubayanya orang Brunei kita ni menghebahkan, memberikan perkara yang baik. Kalau di media sosial kita ni boleh mempost segala macam perkara-perkara duniawi, maka perkara yang ukhrawi ni lebih utama untuk kita ni hebah-hebahkan. Hanya berpuasa sehari di hari Arafah, ganjarannya dosa-dosa diampunkan setahun sebelum, kemudian setahun selepas. Selepas, ya. Artinya tinggi, hari itu istimewa, sangat istimewa. Itulah di antara kelebihan, dan janganlah kita ni melepaskan peluang tersebut. Setahun datang sekali ganya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Kalau 10 Zulhijjah kita ni sudah berhari raya. Betul. Jadi terlepaslah ya peluang tersebut. Jadi Nisa, sebenarnya masa sangat mencemburi kita ni. Betul sekali. Tapi ingin juga ditanyakan mungkin pada untuk terakhir apa yang dapat disimpulkan dengan tajuk kita pada hari ini, Ustaz, silakan. Okay, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk kesimpulannya, saya menyeru kepada diri saya sendiri terutamanya, kemudian kepada kita semua, agar tidak membiarkan hari-hari istimewa ini berlalu begitu saja. Betul. Tanpa kita ni merebut segala kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Kerana inilah peluang keemasan untuk kita ni lebih taqarrub, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengangkat derajat di sisinya, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita ni. Amin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin ya. Sesuatu yang menarik kita ketahui bersama. Menerusi segmen tazkirah kita untuk edisinya pada hari ini membawakan tajuk keistimewaan bulan Zulhijjah ya. Jadi itu baru memperkatakan ibadah yang boleh kita lakukan pada bulan Zulhijjah ni, membaca Al-Quran, istighfar, apalagi tadi itu sembahyang sunat ya, berpuasa. Kita ni belum lagi masuk ke bab
ibadah korban. Betul. Jadi sayang masa sangat mencemburui kita ni. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti lagi lah Ustaz ya untuk memperkatakan mengenai dengan hal ini. Apapun ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama, yang sudah pun meluangkan waktunya bersama kita pagi ini dalam segmen Tazkirah. Jadi semoga kita jumpa lagi Ustaz dengan perkongsian yang lain lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.